Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Panas sahabat semua, penunggangan, menyesatkan, itulah yang sedang berlaku di saat-saat terakhir untuk sebelum rakyat yang terlibat di 6 buah negeri ini untuk mengundi ya pada hari esok. Dan yang paling mengejutkan adalah apabila walaun-walaun yang cubah kononnya menjadi bijak seperti orang yang paling hebat dalam Perikatan Nasional MP Baco, tetapi kenampakannya sebenarnya mereka seperti baru keluar gua. Antara yang mereka katakan kononnya, di mana janji Pakatan Harapan untuk memasukkan PTPTN, sedangkan yang memasukkan janji itu adalah daripada Parti PAS. Tapi mereka persoalkan. Jadi persoalkan pimpinan-pimpinan lebay-lebay yang mau memasukkan PTPTN kalau mereka berkuasa. Selepas 33 bulan mereka berkuasa, apa mereka buat? Hanya untuk memenuhkan kantong pribadi mereka. Jadi hari ini sahabat semua, saya mau kita bersama-sama untuk mendengar pencerahan terbaik ya daripada Ustaz Rizwan Abu Bakar yang pernah menggemparkan apabila ya membuat kritikan secara depan-depan dengan pimpinan-pimpinan lebay, akhirnya mikrofonnya ditarik begitu sahaja oleh security daripada pihak PAS. Jadi terbaik untuk kita dengar bersama pencerahan beliau ini. Kita kali bagi sama, tolak geng kaki fitnah. Tanpa membuang masa sahabat semua, mari kita dengar pencerahan beliau. Nak cakap dah juga. Nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pengacara majlis, staf kepimpinan Barisan Nasional Pakatan Harapan yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari selaku Ketua Pemuda Pakatan Harapan Negeri Kedah, tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pada malam ini kita berada pada malam Jumaat, penghulu kepada segala hari, dan hari Jumaat antara perkara yang disunnahkan kepada kita untuk kita mengamalkannya adalah untuk membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi mengandungi macam cerita. Saya yakin antara perkara yang akan disebut oleh Dr. Taufik nanti adalah berkaitan dengan cerita pemuda Ashabul Kahfi. Saya nak ambil malam ini daripada banyak kisah dalam surah Al-Kahfi. Saya nak ambil kisah berkaitan dengan Zulkarnain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain, qul sa'atlu 'alaykum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Ila akhir ayat. Allah Ta'ala sebut, kami telah berikan kekuasaan kepada Zulkarnain. Zulkarnain di antara orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai seorang pemimpin. Dan Zulkarnain ada apa yang disebut sebagai model kepimpinan Zulkarnain. Antara lainnya, ketika mana dia berhadapan dengan kaum yang tertindas. Yang menindas mereka itu adalah Ya'jud wa Ma'jud. Kaum yang tertindas ini datang bertemu dengan Zulkarnain, dan mereka berkata kepada Zulkarnain, "Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun, fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Qala atuni zubar al-hadid, hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu, hatta idza ja'alahu naran." Ila akhir ayat. Ada dua pengajaran penting yang diajar oleh Zulkarnain. Yang pertama, ketika mana kaum yang tertindas ini datang bertemu dengan Zulkarnain, mereka bagi tahu kepada Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, bantulah kami, tolonglah kami untuk membina tembok yang memisahkan kami dan Ya'jud wa Ma'jud yang menindas kami. Ala an taj'ala bainana wa bainahum radma,
ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kami minta tolong wahai Zulkarnain untuk kamu bina tembok yang memisahkan kami daripada Ya'juj wa Ma'juj. Dan usaha kamu, kerja kamu untuk kamu bina tembok ini, kami akan berikan satu upah kepada kamu. Dua poin penting. Yang pertama, minta supaya buat pembangunan itu namanya tembok yang menjaminkan keselamatan mereka daripada Ya'juj wa Ma'juj. Pembangunan itu namanya tembok yang akan meletakkan mereka di dalam tembok tersebut sehingga mereka terselamat daripada Ya'juj wa Ma'juj. Dan yang keduanya, tawaran mereka, rakyat, penduduk kampung itu, kami akan berikan kepada kamu apa yang dinamakan sebagai upah. Apa jawapan Zulkarnain? Zulkarnain sebut, qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku itu sudah cukup. Allah Ta'ala berikan kepada Zulkarnain daripada kekuasaan. Allah Ta'ala berikan kepada Zulkarnain daripada kekayaan. Zulkarnain kata, sudah cukup, aku tak perlu itu semua. Dan yang keduanya, Zulkarnain menjawab, aku tidak akan buat sebagaimana yang kamu pinta. Yang diminta oleh Zulkarnain, yang diminta oleh rakyat adalah an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Untuk kamu jadikan di antara kami dan kamu sadda. Dia macam tembok biasa. Tetapi yang disebut oleh Zulkarnain, aku akan binakan untuk kamu radma. Apa makna radma? Radma adalah tembok, dan di sebelah pihak kaum yang tertindas itu akan diletakkan tangga-tangga untuk mereka tengok apa yang berlaku kepada Ya'juj wa Ma'juj. Kisah ini nak sebut apa, tuan-tuan? Kepimpinan tidak boleh mengambil upah dan kekayaan daripada jawatan yang mereka dapat. Kita diajar dalam agama kita bahawasanya kepimpinan itu adalah taklif, la tashrif. Dia adalah taklif, penanggungjawatan. Dia bukan tashrif, dia bukan satu kemuliaan. Itu yang disebut oleh Zulkarnain. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku daripada kekuasaan, itu sudah cukup. Aku tidak perlu lagi bayaran dan sebagainya daripada kamu. Cukup sekadar yang ada bagiku. Dan yang keduanya, Zulkarnain ajar bahawa seorang pemimpin, dia tidak boleh fikir sekadar yang diminta oleh rakyatnya. Kalau rakyatnya minta hanya tembok, tetapi Zulkarnain, dia fikir jauh daripada itu. Jauh daripada itu adalah untuk menjadikan di pihak mereka ini ada pertahanan. Di pihak mereka ini juga mereka boleh tengok apa yang bakal berlaku di sana. Apa yang dilakukan di sana, itu di pihak musuh, itu boleh dilihat oleh mereka di sini. Itu Zulkarnain ajar kepada kita. Seorang pemimpin, dia tidak boleh berfikir hanya tentang kekayaan, pendapatan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, seorang pemimpin, dia perlu tawarkan lebih daripada apa yang diminta dan diperlukan oleh rakyat. Tuan-tuan, demikian khutbah pendek saya untuk malam ini. Barulah saya nak masuk ceramah politik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Ridwan bin Abu Bakar, 761210025123, nombor telefon 017-598-2211, adalah calon bagi pihak kerajaan perpaduan PH atas lambang PH, dan saya sebut juga mewakili Barisan Nasional. 12 hari duduk di sini, saya duduk berasa macam saya calon Barisan Nasional menggunakan lambang PH. Tok Dek pula dia berasa dia macam calon PH menggunakan lambang Barisan Nasional. Boleh terang tuan-tuan? Tuan-tuan, saya adalah calon yang diamanahkan untuk berada di N07 Kuala Nerang. Saya dan kita bersama tahu bahawasanya keputusan untuk 12 hari bulan nanti telah berada di Lauhil Mahfuz. Cuma kita harapkan sama ada keputusan tersebut PH Barisan Nasional menang ataupun PN kalah. Itu saja. Kita tak ada masalah apa. Kalau PN kalah pun tak apa, kalau kita menang pun tak apa. Yang kita yakin, insya-Allah, yang kita yakin keputusan tersebut telah ada di Lauhil Mahfuz. Cuma apa yang perlu kita buat, kita telah berusaha. Apa yang perlu kita buat, kita telah yakinkan rakyat. Apa yang perlu kita buat, kita telah bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Apa yang
perlu kita buat? Kita menggabungkan di antara sebab dan tawakal pergantungan kita kepada Tuhan. Kita tidak hanya bergantung kepada Tuhan tanpa berusaha, kita juga tidak berusaha tanpa bergantung kepada Tuhan. Tuan-tuan, sekiranya kita diberikan kemenangan ataupun sekiranya mereka terima kekalahan, maka tuan-tuan, ketika itu yang akan kita lakukan adalah untuk sujud tasbih, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diarahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan saya insyaallah bahawa dengan penuh yakin tawaduk kepada Allah Rabbul Alamin, kita yakin sekiranya diberikan tugas ini, maka kita katakan itu adalah taklif dan kita itu adalah penanggungjawab. Kita akan ditanya di hadapan Rabbul Jalil dan kita akan melaksanakan tugas itu sebaiknya insya-Allah. Tuan-tuan, Allah akan tanya kita sebagaimana Allah Taala akan tanya semua orang. Tetapi yang paling penting daripada pertanyaan itu adalah apabila kita ada satu kesedaran, ini adalah tasyrif, ini adalah taklif, ini adalah penanggungjawab, ini bukan tasyrif. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam kalangan masyarakat kita, antara nilai yang paling penting dalam masyarakat Kuala Nerang, dalam masyarakat negeri Kedah ni, antara nilai yang paling penting adalah nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan satu perkara yang cukup penting dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Selagi mana kalaulah darah daging kita melakukan kesilapan, selagi mana kita boleh tutup, kita akan tutup. Kita tidak akan mengaibkan darah daging kita. Kita tidak akan memfitnah darah daging kita. Kita akan memastikan keharmonian, keperluan pendidikan, keperluan adab kepada anak dan keluarga kita itu dipertahankan. Kenapa? Kerana ini adalah nilai teras kepada orang Melayu. Ini adalah nilai teras kepada orang Kuala Nerang. Ini adalah nilai teras kepada rakyat negeri Kedah. Ini adalah antara sifat madani yang ada kepada kita bersama. Nilai kekeluargaan cukup penting, tuan-tuan. Kalau kita kesampingkan nilai kekeluargaan, kita letak tepi nilai kekeluargaan, kita tak berikan keutamaan kepada nilai kekeluargaan, tuan-tuan, dalam unit yang paling kecil ini berkaitan dengan nilai kekeluargaan, kita akan berhadapan dengan satu kemusnahan ketika mana kita berada di puncak kuasa. Tuan-tuan, Menteri Besar Kedah Darul Aman, dan saya sebut dalam siri kempen saya, kalaulah tidak ada sebab lain untuk tuan-tuan berikan undi kepada calon-calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, cukuplah ini semua kita sepakat. Tuan-tuan, sementara orang sebut tentang macam-macam apa disebut bahasa dan sebagainya, saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat bagaimana dalam satu video di hadapan ramai orang, dia meletakkan sifat yang cukup buruk kepada adik dia. Dan dalam nafas yang sama, sedangkan adik dia bukan melakukan perkara yang aib. Berbeza pandangan politik, tuan-tuan, bukan keaiban. Berbeza pandangan politik bukan dosa. Berbeza pandangan politik bukan akan menyebabkan kita ke syurga ataupun ke neraka. Tidak. Tuan-tuan, jangan takut kalau mereka baduk kata kat kita, hampa jaga, kalau hampa tak undi PAS, kalau hampa tak undi Parti Islam, maka hampa akan kena jawab dalam kubur. Tuan-tuan, soalan kubur dia tak tanya kat kita, "Madza hizbuka?" Hang parti apa? Tak ada, tuan-tuan. Wajib tak ada. Dia tak tanya parti apa, mazhab pun tak tanya. Dia tanya apa agama kamu. Kalau puak ni ada cerita kita kena undi Parti Islam, kita kena, tuan-tuan, lah ni Parti Islam tu pun tak bertanding dah. Dia bertanding menggunakan lambang Perikatan Nasional. Kalau dulu dia kata nasionalisme itu salah, apakah nasional dan nasionalisme itu tidak ada kaitan dengan Perikatan Nasional sekarang? Tuan-tuan, jangan takut. Jangan takut. Kalau kata mereka duk main cerita tu, jangan takut. Dia bukan soalan kubur, tak ada soalan di kubur, dan insya-Allah tak ada soalan di akhirat kelak. Tuan-tuan, kalau kita pilih lagi parti yang seumpama ini, yang dia langsung dalam nada yang sama, pemimpin utamanya tidak menghormati nilai kekeluargaan. Dia boleh kata ke adik dia, sedangkan adik dia bukan buat benda yang aib, bukan benda yang salah, hanya berbeza.
kerana adik dia sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sebut ini adalah salah satu daripada buah buruk dalam satu mayang pisang. Tuan-tuan, dalam nafas yang sama, dia kata bapa dia suruh adik dia cari bin lain. Tuan-tuan, mana boleh kita berbinkan kepada orang lain? Macam mana buruk ayah kita, macam mana buruk anak kita, kita tak boleh buang bin dia. Anak kita tetap anak kita. Siapa pun kita, siapa pun dia. Tuan-tuan, kalau sekiranya pak dia tak pernah kata, pak dia tak akan kata aku lagu tu sebagai naluri seorang bapa. Kalau pak dia tak pernah kata, tuan-tuan, nak bagi tahu kata dia telah memfitnah pak dia. Kalau pak dia kata betul, dia membukakan keaiban pak dia dalam kepada masyarakat. Ramai orang pakat tengok, puluhan ribu orang pakat tengok dalam YouTube dan sebagainya. Bagaimana satu orang anak boleh membuka keaiban seorang bapa. Tuan-tuan, saya nak sebut, kalau kita wal'iyadzubillah, kalau sekiranya Perikatan Nasional masih lagi menang pada hari Sabtu nanti, Menteri Besar dia adalah Sanusi. Dan Menteri Besar Sanusi ini antara lainnya, dia tidak menghormati nilai kekeluargaan. Nilai keluarga ini cukup berat bagi kita, tuan-tuan. Nilai keluarga ini cukup penting bagi kita. Sejauh mana pun tak betulnya adik beranak kita akan perbetulkan secara dalaman. Kita tidak akan aib, kita tak akan fitnah, dan kita tidak akan melakukan perkataan yang buruk dan busuk terhadap darah daging dan anggota keluarga kita sendiri. Tuan-tuan, kalau tak ada sebab lain beribu. Tapi kita kata, kalau tak ada sebab lain pun, tuan-tuan, ini menjadi sebab pemersatu di antara kita, bahawa kita perlu memilih selain daripada Perikatan Nasional sebagai teraju kerajaan negeri Kedah Darul Aman. Boleh, tuan-tuan? Boleh, tuan-tuan? Sudah tentu boleh, syak. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bagaimana sebuah negeri Kedah yang kita impikan? Tuan-tuan, kita semua tahu negeri Kedah ni, tuan-tuan, pendapatan tahunan dia sekitar 800 juta. Negeri Kedah ni, tuan-tuan, kita amat-amat mengharapkan negeri ini menjadi sebuah negeri yang makmur dan negeri yang aman. Tuan-tuan, menjadi sebuah negeri yang makmur dan negeri yang aman itu ialah dengan kita menjamin 3 benda. Yang pertama, kita kena jaminkan kekenyangan rakyat. Rakyat kena kenyang. Rakyat kena kenyang. Rakyat kenyang tu bukan dengan cara bagi beras untuk 1 dul 100 kampit. Dah. Dia tulis dalam tu, tuan-tuan, Simpang Barokah tu. Dia tulis 3 pencapaian kerajaan negeri Kedah. Yang pertama, beras sejahtera. 1 dun 100 kampit. NGO pun ada 1,300 kampit di bawah pagar rumah lembah. Apa kerajaan macam tu? Yang kedua, bantuan pendidikan. Cerita lama. Memang sepanjang selama ni kita ada kerajaan yang memang duk bagi bantuan pendidikan. Yang ketiga tu, khairat kematian. Khairat kematian ni, tuan-tuan, kok kampung Dato' Nambua pun ada 2-3 persatuan khairat kematian. Apa taraf Menteri Besar? Apa taraf kerajaan yang seumpama tu? Fikirlah macam Zulkarnain fikir. Luar daripada hak rakyat boleh buat sebagai sebuah kerajaan. Fikir apa perkara yang seumpama tu. Ya, itu boleh ditambah baiki dan sebagainya. Tapi yang saya nak sebut, yang lebih daripada itu, kerajaan perlu fikir. Kerajaan perlu fikir lebih daripada itu. Nak menjaminkan rakyat kenyang, menghilangkan kelaparan di kalangan rakyat ni, tuan-tuan, dengan cara apa? Dengan cara kita wujudkan polisi, dengan cara kita wujudkan peluang kerja, dengan kita laksanakan perkara-perkara yang bagi rakyat ni ada pendapatan boleh guna. Sebab itulah kita fikir dalam tawaran Kedah Madani kita ada 2 perkara yang kita tawarkan. Yang pertama, usahawan tani seramai 1,000 orang. Pasal apa usahawan tani? Antara benda yang bermasalah kepada para petani ialah tentang pemasarannya. Lalu kita kena fikir macam mana sebagai sebuah kerajaan, macam mana kita nak memudah cara dia menjadi seorang usahawan. Dari segi pendaftarannya, dari segi modalnya dan sebagainya. Kita perlu fikir begitu. Kerajaan kena fikir macam tu. Kerajaan tak boleh hanya sekadar pergi cari 100 kampit beras untuk bagi untuk setiap dun. 36 dun, 3,600 kampit. Lepas tu disebut inilah kerajaan yang sejahtera, kerajaan yang Islam. Tapi 5 kampit beras ni, 5 kilo beras ni boleh buat apa? Ya boleh makan,
Tapi tuan-tuan, menjamin kesejahteraan daripada lapang itu tak ada. Tapi kita bina usahawan, kita permudah cara untuk usahawan itu berniaga. Lalu tuan-tuan, dia ada pendapatan boleh guna, dia ada pendapatan, dia ada lebihan daripada pendapatan dan sebagainya. Tuan-tuan, akan menyebabkan dia akan menjadi orang yang sejahtera. Dia akan menjadi orang yang akan akhirnya memberi pula kepada pembangunan negeri tersebut. Yang kedua tuan-tuan, kerajaan ni dia kena perangi kejahilan. Kerajaan tak boleh nak biar rakyat dia jahil, tak boleh. Kerajaan kena, satu lagi patah balik, antara cara untuk orang panggil apa? Untuk memastikan rakyat tidak lapang adalah dengan cara mewujudkan peluang pendidikan. Maka kita jamin, kita sebut dalam manifesto kita nak wujudkan peluang yang lebih luas kepada pendidikan kemahiran TVET. Kita nak wujudkan ini, pendidikan TVET ini kepada rakyat, sehingga kalau mereka tidak dapat cemerlang dalam bidang akademik, mereka akan dapat cemerlang dalam bidang kemahiran, dan akhirnya mereka punya pendapatan perut mereka akan terjamin. Yang kedua tuan-tuan, kita kena berikan sebagai sebuah kerajaan, kita kena pastikan, kita kena perangi apa yang dinamakan kejahilan. Rakyat tak boleh jahil. Antara tugas pemimpin, antara tugas wakil rakyat, antara tugas orang yang diberikan kuasa adalah untuk memastikan rakyatnya tidak jahil, rakyatnya tidak bodoh. Bukan piduk kata pula kat rakyat, hampa bodoh dah. Ataupun hampa bodoh pun dianggap itu sebagai sebahagian daripada pujian, bukan makian, kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya kena buang kejahilan daripada rakyat. Yang ketiganya tuan-tuan, kita kena pastikan jaminan keselamatan kepada rakyat. Rakyat kena hidup dalam keadaan yang selamat. Lalu kita perlu mewujudkan environment yang selamat. Kita perlu perkasakan undang-undang yang akan menjaga rakyat supaya rakyat itu terjamin dalam kehidupannya dan keselamatan dirinya. Inilah tugas sebagai pemimpin dan sebagai kerajaan. Dan itulah yang kita cantumkan dalam tawaran kedah madani yang ditawarkan oleh PHBN, Pakatan Harapan Barisan Nasional. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, agak panas dan saya pun dah banyak program 12 hari dan sebagainya. Akhirnya saya nak ajak kepada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, pilihan ada di hadapan tuan-tuan hanya dua. Sama ada tuan-tuan berikan kemenangan kepada Pakatan Harapan ataupun tuan-tuan kalahkan Perikatan Nasional. Tak ada pilihan yang ketiga. Di hadapan kita itu sahaja yang ada. Kita hanya ada dua pilihan. Pilihan yang sudah pasti kita ambil adalah pilihan kerajaan bersama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Tuan-tuan, sekiranya kita dianugerahkan kemenangan, saya katakan kemenangan kita, kemenangan di N07, kemenangan di N08 Pedu, itu bukan kemenangan Ridwan Abu Bakar, itu bukan kemenangan Mahathir Khalid, itu bukan kemenangan Pakatan Harapan, itu bukan kemenangan Barisan Nasional, tetapi itu adalah kemenangan rakyat negeri Kedah untuk mengembalikan negeri Kedah kepada bercu kecemerlangannya, insya-Allah. Tuan-tuan, marilah sama-sama 12 hari bulan nanti sama-sama kita berubah, sama-sama kita kalih bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, terbaik, itu dia pencerahan terbaik padu daripada Ustaz Ridwan, sahabat semua. Jadi kita sendiri telah pun mendengar bagaimana ucapan beliau, ya, yang begitu baik pencerahannya, dan kenapa harus menolak parti PAS di negeri Kedah ini, dan kenapa memilih untuk kerajaan perpaduan daripada calon Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional, sahabat-sahabat semua. Rakyat Kedah, jika anda mahukan perubahan, inilah masanya. Jika anda mau terus kekal di dalam serba kekurangan dengan bekalan air yang selalunya tidak mencukupi, pilihlah Sanusi. Itu dia. Jadi terbaik sahabat semua, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.